Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram hantu laut. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini agak berbeza. Biasanya saya dalam studio, tapi hari ini saya di luar studio dan saya sekarang berada di pantai Pulau Mataking. Okey. Jadi agak berbeza lah video kali ini saya buat di luar. Dan kali ini saya akan bawa anda pada satu kisah seram tentang hantu laut. Memandangkan kita berada di laut, so saya bawakan satu kisah seram. So, mari kita mulakan. Ceritanya bermula apabila di sebuah kampung, mata pencarian penduduk kampung tersebut adalah nelayan, okey, dengan menangkap hasil laut, okey, memukat, memancing, okey, dan mereka hasil laut tersebut mereka jual kepada orang awam, pada peniaga-peniaga di luar. Dan itu adalah punca pendapatan orang kampung tersebut dengan mencari hasil-hasil laut untuk peniaga-peniaga di luar. Okey. Namun pada satu hari apabila mereka keluar, okey, mencari hasil laut, tiba-tiba ikan yang mereka dapat busuk dan buruk. Okey? Busuk dan buruk. Dan bukan sedikit yang mereka dapat, hasil mereka musnah. Banyak ikan-ikan yang mereka tangkap menjadi busuk dan buruk. Okey? Jadi menyebabkan pendapatan orang kampung terjejas. Ya? Dan perkara tersebut bukan sehari dua hari, tapi mengambil perkara tersebut berlaku selama sebulan, 2 bulan. Jadi menyebabkan hasil sumber pendapatan mereka di laut tersebut musnah. Ya, jadi mereka tidak tahu apa lagi sumber pendapatan yang mereka mau cari kerana hasil laut mereka musnah. Dan mereka tidak tahu apakah punca menyebabkan ikan-ikan tersebut menjadi busuk, mati, dan seperti ikan-ikan tersebut dimakan oleh sesuatu benda. Dan ini merisaukan orang-orang kampung. Jadi oleh kerana hasil pendapatan mereka sudah habis musnah, jadi orang kampung buat satu mesyuarat. Okey, mesyuarat tergempar lah. Jadi mereka buat mesyuarat tergempar dengan ketua kampung dan mereka luahkanlah benda ni. Mereka kata, Tok Ketua, macam mana ni Tok Ketua? Hasil pendapatan kita musnah, ya. Semua ikan-ikan busuk, tidak ada orang mau beli. Kita mau makan pun tidak boleh. Jadi kami tidak tahu apa lagi cara untuk kami mencari pendapatan di laut ni. Jadi Tok Ketua, biasalah ketua kampung, dia tidak mau terus menghukum atau mencari punca ataupun menghukum sesuatu benda secara membuta tuli. Dia minta cadangan orang kampung, apa perlu dibuat. Dan orang kampung cuba menyiasat apakah punca yang menjadi ikan-ikan tersebut mati. Namun setelah berbincang dengan orang-orang kampung, semua tidak dapat solusi. Apakah punca ikan tersebut menjadi busuk dan rosak, semua menjadi buntu. Sehingga kan tiba-tiba ada seorang lelaki tua, mereka panggil sebagai Pak Tua lah. Pak Tua tu tiba-tiba keluar, menyelit dalam mesyuarat dan dia berkata, punca ikan tersebut disebabkan oleh hantu air. Orang kampung semua yang mengarutlah Pak Tua ni, ada pula punca hantu laut. Jadi Pak Tua pun bercerita, benda ni bukan berlaku pada hari itu saja. Dia sudah berlaku berpuluh-puluh tahun dahulu. Benda begini telah berlaku. Sumber-sumber pendapatan orang kampung habis disebabkan oleh hantu laut tersebut. Ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi orang kampung cuba bertanya kepada Pak Tua. Dia cakap, Pak Tua, kalau betul lah ini berpunca daripada hantu laut, bagaimanakah cara untuk menyelesaikannya? Okey. Jadi pun
Pak Tua pun cerita, pada zaman kami dahulu, dia cakap, kami menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan satu cara. Satu cara, boleh tak Pak Tua ceritakan? Apa yang kamu perlu buat? Kamu kena korbankan anak kamu dengan hantu laut. Oh, orang kampung marah. Korbankan macam mana nih maksud Pak Tua? Kamu mesti bagi nyawa anak kamu dengan hantu laut. Wow, maksudnya ya, anak-anak wakil-wakil yang lain tu, mereka perlu bagi, kira macam bagi dengan hantu laut lah, biar hantu laut makan anak-anak mereka. Oh, orang kampung tidak puas hati. Dia cakap, mengarutlah Pak Tua ni. Ini orang tua nyanyi, orang tua gila. Dia cakap, mereka tidak percaya. Mereka tidak hiraukan perkara tersebut. Mereka cakap apa yang orang tua tu cakap dalam mengarut. Jadi mereka tidak indahkan. Namun kejadian ikan mati, ikan busuk masih lagi berlaku. Dan sampai satu tahap orang kampung sudah tidak ada sumber pendapatan. Okey? Dan ramai yang menjadi miskin lah akibat kejadian berkenaan. Dan sampai satu masa mereka percaya dengan apa yang Pak Tua tu cakap. Dia cakap, betul lah, kita perlu korbankan anak kita di laut ini. Jadi ada satu keluarga tu, anak dia tengah sakit dan memerlukan perubatan yang banyak lah, sumber pendapatan yang banyak. Jadi dia sudah tidak peduli sudah dengan nyawa anaknya. Dia ambil seorang anaknya, dia bawa ke tengah laut, dan dia cuba korbankan anaknya dengan hantu laut. Panggil, hantu laut, sini kau muncul. Aku sudah sembahkan anakku di sini. Aku sudah bawa anakku di sini. Kau makanlah anakku. Kau makanlah. Jadi orang kampung nampak kejadian tersebut. Ada orang cuba korbankan anaknya. Jadi orang kampung cuba datang kepada pemuda tersebutlah. Sebelum dia korbankan anaknya, mereka cuba dapatkan. Dia cakap, Mat, jangan kau korbankan anakmu, Mat. Nanti dulu, Mat. Ada perkara ni kita boleh selesaikan. Tapi dia tidak peduli. Dia sudah angkat anaknya. Dia mau korbankan anaknya dengan hantu laut. Dan mereka, orang-orang kampung cuba pertahankan agar pemuda tersebut tidak korbankan anaknya. Jadi berlakulah sedikit pergaduhan. Dia tengah pegang anaknya, dia mau buang ke laut, tapi orang kampung tahan. Dia bergaduh. Tiba-tiba keluar sesuatu daripada air. Dia keluar dan satu lembaga besar berwarna hitam, mata yang merah, dan itulah hantu laut tersebut. Dan pemuda tersebut sembahkan, inilah anakku, ambillah nyawanya, kembalikan ikan-ikan kami. Orang kampung, jangan. Hantu laut itu cuba mendekati pemuda tersebut untuk mengambil nyawa anaknya. Namun belum sempat dia bagi anak dia, tiba-tiba lelaki yang Pak Tua tu muncul. Dia tunjuk dengan hantu laut tu. Wahai hantu laut, dia cakap, kau telah mengorbankan banyak orang kampung, dia cakap. Kalau kau mau ambil nyawa anak-anak orang kampung ni, jangan sesekali. Cukuplah apa yang berlaku pada zaman dahulu. Kalau kau mau nyawa, kau ambillah nyawaku. Kira orang tua tu, Pak Tua tu, dia mengorbankan dirinya untuk orang kampung. Jadi apa lagi, ya? Hantu laut tu pun pergi tangkap Pak Tua tu untuk dijadikan sebagai korban. Orang kampung cuba halang tapi tidak dapat dihalang, ya. Hantu laut tu dia pegang dan bawa orang tua itu masuk ke dalam laut. Jadi matilah Pak Tua tu dan dia menjadi korban kepada orang kampung. Dan semua orang kampung tergamam melihat kejadian berkenaan. Mereka seperti tidak percaya. Macam mana? Rupa-rupanya memang betul wujud hantu laut ini.
Dan yang kesian, pak tua tersebutlah menjadi korban. Dan pemuda yang mau korbankan anak itu tidak jadi korbankan, sebab dia terkejut melihat kejadian pak tua dibawa ke dalam laut. Dia pun tidak sanggup untuk melihat anaknya menjadi sedemikian. Akhirnya orang kampung lari semua balik ke darat dan menceritakan hal tersebut, yang pak tua telah mati ditangkap oleh hantu laut. Dan beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian, hasil tangkapan ikan mereka kembali normal. Ikan-ikan segar mula muncul. Ikan-ikan segar sudah mereka dapat dan hasil tangkapan mereka kembali seperti biasa. Jadi mereka gembira dan bahagialah kerana kehidupan mereka kembali normal seperti biasa. Yang kesian pak tua lah yang telah menjadi korban orang kampung tersebut. Namun kejadian itu tidak tahu sampai bila. Mungkin pada masa akan datang perkara tersebut masih lagi berlaku, mungkin tidak. Dan mungkin pada masa akan datang perlu ada korban lagi untuk memastikan mereka dapat sumber pendapatan hasil laut seperti sedia kala. Dan itu menjadi kerisauan orang kampung. Mereka takut perkara tersebut masih berulang dan mereka tidak tahu siapa perlu lagi menjadi korban. Jadi guys, itulah dia kisah seram hantu laut. Jadi saya rasa berdasarkan kisah ni sebenarnya saya rasa mengarut lah, ya, mengarut lah. Dan perkara begini boleh menimbulkan perkara khurafat lah, ya. Kenapa perlu kau korbankan nyawa untuk kau mencari sumber rezeki? Sedangkan sumber rezeki itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi cerita ini bagi saya, kalaupun sumber pendapatan kau tidak ada laut, kau perlu berdoa kepada Allah lah. Mudah-mudahan semuanya kembali normal seperti biasa. Sebab sumber rezeki ini semua daripada Allah. Ya. Rezeki, jodoh, ajal maut semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak perlu meminta dengan makhluk. Kita tidak perlu korbankan nyawa orang untuk mencari rezeki. Ya. Jadi setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. So, nikmati pemandangan Pulau Mata King. Mantap bosku. Indah laut biru. Oke guys, kita berjumpa lagi di video akan datang. Bosku, assalamualaikum.